Assalamualaikum semua. Mari belajar bersama Cikgu Helda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak JKT 4AB? Cikgu harap semuanya sihat. Baiklah, pada kelas kita yang lepas, cikgu ada bagi kerja untuk kamu buat kan, untuk bab bab 2 ni, garisan, sudut dan bulatan. Jadi hari ini cikgu akan tunjukkan bagaimana kita nak melukis untuk soalan nombor 22, 23, 24 dan 25. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 22. Saya betulkan ini. Okey. Okey, kita ada lukis semula rajah 1 dengan menggunakan kaedah geometri. Jarak AE sama dengan ED. Okey, AE sama dengan ED. Maksudnya E ni duduk di tengah-tengah garisan AD lah. Okey, kemudian kedudukan baru garisan AE seperti ditunjukkan ini, garisan baru AE. Kedudukan baru garisan AE adalah seperti ditunjukkan. Oh, ini AD bukan AE ni. AD soalan silap ni. AD. Okey, ni AD. E dia tak bagi kan? Okey. E dan dia bagi tahu kedudukan E adalah di tengah-tengah antara garisan A dan D. Okey, jadi mula-mula dia kata guna kaedah geometri. Kalau guna kaedah geometri bermakna kita kena guna jangka lukis lah. Jangka lukis. Okay, sekarang kita nak dapatkan sudut 30 darjah pada titik A. Okay, sudut 30 darjah pada titik A. Jadi kita letakkan jangka lukis kita pada titik A. Okay, kemudian kita buat satu lengkuk. Kemudian kita pindah kedudukan di sini, di atas lengkuk kita tadi yang berada pada garisan. Kemudian dengan bukaan yang sama, kita buat satu lagi lengkuk di atasnya. Okey, yang ni sebenarnya kita dapat ukuran 60 darjah. Kita nak 30. Jadi kita kena bahagi dua garisan, kita kena bahagi dua sudut 60 darjah ni. Okey. Jadi kita letak satu lagi kat sini. Kita buka ni. Panjang, bagi besar sikit. Lepas tu kita buat satu lengkuk di atas, kemudian kita pindah yang tajam dekat sini pula. Kemudian dengan ukuran yang sama kita buat satu lengkuk. Jadi kita dapat macam tu. Okay, ini adalah sudut 30 darjah. Okay, cikgu sambungkan titik ini, titik A dengan titik kita dapat tadi. Okey. Kita garis je. Nak panjang mana kita tak tahu lagi panjang mana kan. Okey, kita garis panjang-panjang dulu. Macam tu. Okey, kemudian kita dah dapat sudut 30 darjah. Sekarang kita nak buat dekat titik D pula. Dekat titik D ni sudut dia 60. Okey, 60. Kita ambil jangka lukis, kita letak dekat titik D. Kemudian kita buat satu lengkuk dan pindah letak kat sini. Ukuran yang sama, buat satu lengkuk macam tu. Okay, itu adalah 60 darjah. Okay, 60 darjah. Kemudian kita buat garisan dekat titik tadi. Titik itu kan. Okey. Kita garis. Okey, sekarang kita nak ukuran dia 90 kan. Jadi kita ambil jangka lukis. Kita ukur 90 mm. 90 mm di sinilah. 90 situ. Okey, jadi kita letak di atas titik D tadi. Kita ukur yang 90 90 tadi, kita titik macam tu. Okey, sekarang kita dapat titik B nya berada di sini. Ini adalah titik B.
ukurannya adalah 90 mm. Okey, sekarang okey, jadi hak yang garis A yang 30 darjah tadi kan kita lurus straight, kemudian dia akan bersentuhan dengan garisan DB. Jadi kita dapatlah titik C di sini. Ini adalah titik C. Okey. Jadi kita dapat dah C, A, B. Sekarang kita nak titik E pula. Ini adalah di tengah-tengah garisan, kan? Ini adalah di tengah-tengah. Okey, jadi kita buat apa? Kita bahagi dua saja garisan AD. Okey, bagi dua garisan AD, letak dekat titik D. Kita buat satu lengkuk di atas, satu lengkuk di bawah. Kemudian pindah dengan ukuran yang sama, letak dekat titik A. Titik A. Satu lengkuk di bawah, satu lengkuk di atas. Okey, sekarang kita dapat. Okey, kita cantum yang atas dan bawah ni. Okey, jadi sekarang kita dapat titik E di sini. Dah dapat titik E, sambungkan saja ke titik B. Okey, yang ni kita boleh hitamkan terus. Gitu. Hitamkan. Gitu. Hak ni pun hitamkan balik. Tadi tu cikgu buat dengan garisan binaan. Okey, yang ni kita hitamkan balik. Dan satu lagi yang ni. Okey, begitu. Ini adalah kaedah kita melukis garisan dan sudut menggunakan kaedah geometri. Kalau kaedah sesiku set, hak tu yang kita pakai gabungan sesiku set tu. Yang kita gabung hak ni kita dapat cara 30 darjah. Yang di sini 60 darjah yang tu. Atau kalau 75 gabungkan 60 dengan 45 dengan 30, dapat 75. Yang tu kalau guna kaedah sesiku set. Dalam soalan dia suruh kita pakai kaedah geometri. Kalau kaedah geometri bermaksud kita kena guna jangka lukis. Begitu. Okey. Jadi sekarang kita tengok pula soalan nombor 23. Okey, soalan nombor 23. Lukis semula rajah 2 dengan menggunakan kaedah geometri. Okey. Kedudukan baru garisan AD adalah seperti ditunjukkan. Okey, ini AD. Inilah AD. Kemudian dia kata itu saja maklumat. Okey, kemudian di sini pada titik A sudutnya 75 darjah. 75 darjah. Okey, jadi kita boleh buat dulu sudut 60. Okey, pada titik A kita buka satu ni, kita buat satu lengkung itu. Kemudian kita dapatkan sudut 60 darjah. Dah dapat 60. Dapatkan satu lagi 60. Dah dapat 60 yang kedua. Kita bahagi 2 untuk dapatkan 30. Okey. Sebenarnya yang ini adalah 90 darjah. Okey. Daripada titik ni pergi ke titik A. Okey, ini sebenarnya 90 darjah. Kenapa? Kerana yang ini 60. Ni 60, yang ini 30. Kan? Sebab kalau ni 60, yang ni pun 60. 60 bahagi 2 dapat 30. 60 dengan 30, 90. Sebenarnya yang ini 90 darjah. Okey, kita nak 75. Kita nak 75. Bermakna 60 tambah lagi 15 dapat 75. Jadi 30 ni kita kena bahagi 2 lagi sekali. Bahagi 2 untuk dapatkan 15. Letak di situ. Okey, kemudian pindah di sini satu lagi. Okey, sekarang kita dapat titik yang ini. Titik ini kemudian kita sambung ke titik A. Okey, ini adalah sudut 75 darjah. Ini baru sudut 75 darjah. Sebab yang ni sebenarnya 15. 30 bahagi 2 dapat 15. 60 dengan 15, 75 darjah.
Okey. Kemudian untuk dapatkan sudut 45 pada titik D pula, kita buat macam tadi juga. Dapatkan dulu sudut 90 darjah. Okey. Kalau okey, buat macam tadi pun boleh, dapatkan 90 darjah ni. Buat sudut 60 dulu. Kemudian 60 lagi sekali. Kemudian atas dan sini. Okey. Maksudnya yang ni adalah sudut 90 darjah. Okey, yang ni sudut 90 darjah. Ni kita nak 45, bermakna kita kena bahagi 2 nanti. Ni yang ni 90. Kita tak mahu 90, kita nak 45. Jadi ni kita dah ada titik yang ni dengan titik yang ni. Okey, jadi kita terus letak saja jangka lukis. Kemudian kita buat satu lengkuk, kemudian pindah di sini satu lagi. Buat satu lengkuk. Jadi kita dapat titik 45 darjah di sini. Okey, jadi kita cantumkan titik ni ke titik D. Macam tu. Saiz dia berapa tak diberitahu kan. Jadi kita garis sajalah panjang-panjang dulu. Okey, macam tu. Kemudian yang ni tadi A ke B diberitahu 80 kan. Okey, jadi kita boleh ambil jangka lukis, kita ukur 80 mm. 80 mm tu sama dengan 8 cm lah, 8 cm. Tapi dalam JKT kita akan gunakan unit milimeter mm. Okey, apa-apa saja kita akan pakai unit mm. Okey, yang ni jadi 80 mm. 80 letak dekat titik A. Letak kat sini. Dah dapat titik B. Maksudnya titik B kita berada di sinilah. Titik B kita berada di situ. Okey, sekarang pada titik B kita nak buat satu sudut 120 darjah. Pada titik B kita nak buat sudut 120 darjah. Okey, jadi kita letak jangka lukis kita dekat titik B. Titik B kita buka dah macam tu. Kemudian kita buat satu lengkuk. Okey, macam tu. Kemudian dapatkan sudut 60 dahulu. Jadi kita jangan buka jangan ubah dia punya ukuran jangka lukis tu. Okey, dapat di situ 60. Pindah satu lagi kat sini. Dapat di situ. Okey, itu dia 120. Ini adalah sudut 120. Jadi kita sambungkan titik tadi dengan titik B. Terus sampai ke garisan ni untuk kita dapatkan titik C. Maksudnya di sini adalah titik C. Jadi yang ni kita boleh hitamkan terus sebagai garisan objek. Hitamkan terus. Okey, begitu. Okey, jadi untuk soalan nombor 22 dan 23 ni, ingat, kita lukis, soalan dia minta kita lukis menggunakan kaedah geometri, bukan menggunakan sesiku set lah. Dia kena guna jangka lukis. Okey, kena guna jangka lukis. Okey, sekarang kita pergi pula kepada soalan seterusnya. Sekarang kita pergi kepada soalan nombor 24. Lukis semula rajah 3 dengan menggunakan kaedah geometri. Nisbah garisan AF nisbah garisan AF dengan FE adalah 3:2. Kedudukan baru garisan AE seperti ditunjukkan. Okey, AF dengan FE. AF dengan FE nisbah dia adalah 3:2. Bermaksud yang ini ada 3 bahagian, yang ini di sini ada 2 bahagian. Dia tak sama panjang Yang F ni bukan duduk di tengah-tengah garisan, tapi di sini 3:2. Okey, begitu. Okey, sekarang diberi garisan AE. Okey, sekarang kita nak lukis. Okey. Kita tengok pada titik A
ada sudut 45 darjah. Kita ambil jangka lukis. Okey, kita lukis dulu sudut 90. Buat satu lengkup. Kita lukis sudut 60. Kemudian kita lukis lagi 60. Lukis lagi atas tu untuk dapatkan sudut 90. Sekarang kita dah dapat sudut 90. Okey, pada titik ni sudut 90. Kita nak garis ni guna garisan binaan dulu. Kita jangan tekan tau, kerana kalau ada pensel yang berlainan tu kamu boleh pakai yang jenis mata H ataupun 2H ataupun 3H. Okey, kalau untuk objek kita guna HB. Okey, yang ni cikgu pakai satu mata saja iaitu HB, tapi untuk binaan kita buat lembut-lembut sajalah supaya tak nampak terang. Okey, kemudian yang ni kita dah dapat sudut 90. Kita nak sudut 45 kan. Jadi kita 90 tu kena bahagi 2 lah. Kita letak sini satu, situ satu, letak sini satu, sini satu. Okey, kita dapat sudut 45 di sini. Okey, gariskan. Okey, dia punya tu kita tak bagi tahu kan panjang berapa, jadi kita garis saja dulu. Garis sepanjang-panjang yang boleh. Okey, lepas tu kita dah dapat dah sudut 45 darjah. Ini adalah 45 darjah. Kemudian dia kata satu lagi sudut 105. Kalau 105 bermakna 90 tambah lagi 15 kan? 90 tambah 15. Kita dah ada 90. Yang ni 60. Yang ni maksudnya 60 daripada sampai sini 30. Okey, kalau nak 15 maksudnya yang 30 ni bahagi 2 lah. Okey, daripada titik ini kita bahagi 2. Satu, letak di sini satu. Okey, kita dapat dah titik untuk sudut 15. Okey, macam tu. Gariskan ke titik A. Gitu. Kemudian diberi panjang 80. Jadi ambil pembaris, ukur dekat jangka lukis 80. 80. Okey, dia letak dekat titik A. Okey, di situlah 80. Ini adalah titik B. Titik B duduk di sini. Okey, kita dah dapat garis AB. Kemudian kita dah dapat garis ni. Okey, satu lagi kita nak buat sudut 120 dekat titik E. Okey, 120. Kita letak jangka lukis dekat titik E. Kita buat satu lengkup macam tu. Kemudian kita dapatkan sudut 60 dulu. Itu kita pindah ke sini. Itu. Okey, itu dia sudut 60 di sini. Okay, ambil pembaris. Cantumkan titik yang kita dapat tadi dengan titik E. Okey, macam tu. Okey, ukuran diberi 50. Jadi ambil pembaris, ukur 50. 50. Situ. Jadi titik E di situ adalah titik D. Ini adalah titik D lah. Begitu. Okey, sekarang kita nak buat apa lagi? Sekarang kita nak buat ni 120 kita dah dapat dah. Okey, kita nak tentukan titik F. Titik F katanya AF dengan FE nisbah 3 nisbah 2. Ini kita kena guna pembahagi garisan. Ingat hari tu kita dah belajar macam mana nak bahagikan garisan. Kalau 3 nisbah 2 maksudnya kita kena tambah 3 tambah 2 iaitu 5. Jadi kita bahagikan garisan AE ni kepada 5 bahagian. Okey. Bahagikan kepada 5 bahagian. Kita buat garisan condong ni dulu. Lepas tu ambil jangka lukis, kita buat sengatan 5.
kali saiz yang sama. Okey, 1 2 3 4 5. Okey. Yang ni titik yang kelima. Yang ketiga tadi ni 1 2 3 kan. Ni titik yang ketiga. Jadi sini ada 1 2 3 bahagian, sini ada 1 2 bahagian. Jadi titik F tu akan duduk sama line dengan 3 ni. Okey. Jadi titik nombor 5 ni kita gariskan terus ke titik E. Okey, kita sambungkan titik nombor 5 ke titik E. Kemudian kita nak selarikan pembaris ni ke titik nombor 3. Sekejap selarikan macam tu. Okey. Yang ni titik E tadi. Kita nak gerakkan dia ke titik 3. Kita kena ambil kita punya sesiku set tadi, satu lagi pasangan dia. Kemudian kita gerakkan sehingga dia sentuh titik nombor 3. Okey dah. Ni dah sentuh titik nombor 3, gariskan. Tu dia. Maksudnya titik F tu berada di sini. Tu titik F. Ni 3 bahagian. Yang ini 2 bahagian. Jadi 3 nisbah 2. Okey, jadi kita dah dapat titik F. Sekarang apa lagi kita nak cari? Kita nak cari titik C. Titik C di sini kita nak cari. Okey, titik C kedudukan dia adalah garisan serenjang dengan garisan AC ni. Maksudnya titik C ni dia 90 darjah. Okey, dia 90 darjah pada garis A. Kemudian dia sentuh D. Jadi macam mana nak cari titik C? Kita letak jangka sudut kita, jangka lukis kita dekat titik D. Letak di situ. Kemudian okey, sebelum tu kita kena panjangkan dulu garisan ni lah. Garisan A ni panjangkan dulu. Okey, panjangkan dulu. Lepas tu kita letak kita panjangkan lukis dekat titik D. Kemudian kita buat lengkuk yang bersentuh dengan garisan A ni. Kita buat satu lengkuk gitu. Gitu. Jadi kita dapat sebenarnya 2 titik. Satu di sini, satu lagi di sini, kan? Ni titik. Titik yang pertama, titik yang kedua. Kemudian kita ambil jangka lukis, kita letak dekat titik nombor 1. Okey, kemudian kita buat lengkuk di atas, kecilkan sikit tak apa. Okey, buat lengkuk di sini. Gitu. Buat lengkuk 1, dan kita pindah dekat titik nombor 2, ukuran yang sama. Kemudian kita dapat satu lagi lengkuk. Gitu. Okey. Sekarang kita dapat titik yang ini. Dan titik ini kita sambungkan ke titik D. Kita sambungkan ke titik D. Bermakna titik C-nya di sini. Okey, ini adalah 90 darjah. Okey, jadi dapat macam ni, kita hitamkan menggunakan garisan objek. Hitamkan dah bagi terang. Gitu. Lepas tu ni pula. Lagi, ni pula. Kemudian yang ni BF. Dan BE. Okey, dah siap. Okey, sekarang kita dah siap soalan nombor 24. Okey, untuk soalan nombor 25. Soalan ni kalau kita tengok dia punya garisan dia sengit kan. Garisan dia tak selari. Jadi kita kena betulkan dia punya kertas ni balik. Kita kena selarikan garisan ni dengan sesikuti. Mungkin masa cetak tu dia sengit atau macam mana. Okey, kita kena selarikan dahulu.
kita kena pastikan garisan tu selari dengan sesikuti. Kita bukan nak kertas selari, tapi kita nak garisan yang dalam lukisan kita tu yang kena selari dengan sesikuti. Macam tu. Okey. Kalau dah dapat selari, kita klik. Okey. Macam tu. Kalau tengok memanglah kedudukan kertas ni macam sengit dekat papan, tapi dia selari dengan sesikuti. Okey, kalau kita tengok, okey, selari dengan sesikuti. Okey. Sekarang kita dah boleh melukis untuk soalan nombor 25. Okey. Soalan nombor 25. Lukis semula rajah 4 dengan menggunakan kaedah geometri. Nisbah garisan CD dengan DE adalah 4 nisbah 3. Mana? CD dan DE. Ni CD 4. DE 3. Begitu. Kemudian kedudukan baru garisan AB adalah seperti ditunjukkan. Okey. Jadi kita boleh melukis. Kita dapat maklumat kerana kita boleh melukis. Okey. Sekarang kita ada titik A, 75. Okay, jadi kita buat dulu sudut 75 dekat titik A. Okey. 75. Letak jangka lukis dekat titik A. Kemudian kita buat lengkok. Macam tu. Kita buat dulu sudut 60. Macam tadi jugalah. Kemudian buat lagi 60. Dan bahagi 2. Dapat sudut 90. Okey. Dapat sudut 90. Mana tadi? Titik ni. Okey, kita dapat sudut 90, kita garis. Kemudian kita nak yang ni 60, yang ni 30 kan. Jadi nak 15. Jadi bahagi 2 garisan ni. Okey, bahagi 2, letak kat sini 1. Situ, satu lagi di sini. Okey, jadi di sini titiknya. Sambungkan dengan titik A. Gitu. Kemudian ukurannya dia kata 90. Jadi ambil jangka lukis, ukur 90. 90. Okey, di situ. Letak dekat titik A. Okey. Jadi kita dapat titik F. Titik F duduk di situ. Maknanya ukuran F ke A adalah 90 mm. Okay, dan yang ini kita dah dapat 75 darjah. Okey, kemudian kita nak cari apa lagi? Okey, nak cari titik CD. Yang ni panjang dia tak beritahu kan? Dia tak beritahu. Okey, kalau gitu kita boleh dapatkan titik D. Titik D tak boleh lagi sebab titik C kita tak tahu kan di mana. Titik C kita tak tahu, jadi kita dapatkan titik ni dulu. Titik F. Titik F kita dah dapat dah. Jadi kita dapatkan titik E dengan sudut 90 pada F ni. Kita dapatkan sudut 90 pada F dulu. Okey. Sebab kalau nak ambil yang C ni tak diberitahu jarak berapa kan. Jadi kita ambil dekat titik F. Titik F kita buat sudut 90. Macam mana? Macam tu. Macam tadi juga. Ambil 60. Ambil satu lagi. Sini separuh. Bagi 2. Okey, gitu. Jadi 90-nya di sini. Barisannya sambung dengan titik F. Okey, sambungkan dengan titik F ni. Titik ni sambung dengan titik F. Kita dapat
Ni sudut 90 darjah. 90 darjah lah. Kemudian panjang diberi 70. Jadi kita boleh ambil jangka lukis ukur 70. Tak dekat titik F. Situ. Maksudnya titik E ni berada di sini. Okey, titik E berada di situ. Okey. E kita dah dapat. Kemudian bila kita dah dapat E, baru kita boleh dapatkan titik C. Macam mana? Macam tadi cikgu tunjuk dah tadi. Lebih kurang juga dengan soalan hak nombor 24. Titik C di sini kita dah ada titik D. Kemudian kita nak dapatkan titik C yang 90 darjah. Okay, jadi kita pun yang ni pun kita ada titik E, kita boleh dapatkan titik C 90 darjah pada garis BA. Jadi kita letak jangka lukis kita dekat titik E. Kemudian kita buat satu lengkuk yang lengkuk di atas garisan BA. Besar sikit. Okey, macam tu. Bila dah buat lengkuk macam ni, kita akan dapat dua titik pada garisan BA. Satu titik di sini, satu lagi di sini. Titik 1, titik 2. Okey, dah dapat titik 1, 2. Kita letak jangka lukis dekat titik 2. Kita buat lengkuk di bawah. Kita boleh kecilkan ni. Ni nak kecil besar pun boleh. Lepas tu kita buat selengkuk. Kemudian dengan ukuran yang sama kita pindah pergi ke titik nombor 1. Kemudian buat satu lagi lengkuk. Okey. Jadi kita dapat titik yang baru. Titik ni sambungkan ke titik E. Sambungkan ke titik E, kita akan dapat sudut 90 darjah. Okey, maknanya kita dapat titik C di sini. Ini adalah titik C dan ini adalah 90 darjah. Okey, kita dapat macam tu. Okey, bila dapat macam ni, sekarang bolehlah kita cari titik D. Titik D, kedudukan dia adalah nisbah 4:3 dengan garisan CE. Jadi kita gunakan kaedah pembahagian garisan. Okey, kita letak dekat titik C ni. Macam tu. Kita bahagikan kepada 4 tambah 3, 7. Jadi kena bahagikan kepada 7. Kita boleh buat kecil-kecil sikit. Itu. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, 7. Okey. Yang ni yang ketujuh. Yang ketujuh ni nanti kita sambungkan ke E. Mana 4? Kosong kan? 1, 2, 3, 4. Yang ni titik yang keempat. Okey. Titik yang keempat ni lah nanti kita akan dapat titik D. Jadi kita gariskan dulu titik 7 ke titik E. 7 ke E. Apa lagi? Apa cak? Patah pula dah. Okey, ni E. Allah. Okey. Itu. Lepas tu kita jangan alih lagi. Kita selarikan menggunakan satu lagi sesiku. Macam tu. Kita gerakkan dia sehingga garisan tadi sentuh titik nombor 4. Tu dia. 4. Ni. Jadi itulah titik D. Titik D berada di sini. Dah dapat titik D, sambungkan sajalah ke titik B. Sambung ke titik B. Buat hitam terus sebab ni dah garisan objek. Tu dia. Dah siap pun. Okay, kita hitamkan balik. Yang ni. Garisan ni tadi. DE. Kemudian EF. Hitamkan balik sebab dia garisan objek. Okey, kemudian FE. Okey. Sikit lagi bagi hitam sikit lagi. Okey, dah siap. Begitu. Okey, ini adalah jawapan untuk soalan nombor 25. Okey, yang ni 24, yang ni 25. Jadi cikgu nak
Kamu tengok dulu dengan jawapan yang kamu buat tu sama ke tidak. Kalau sama, betul lah tu. Kalau tak sama, tengok kat mana silap. Kalau ada silap, buat pembetulan. Okey, itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Bye.